Gelaran Pak Lebay tak hina, gelaran penyamun lebih hina. Itu kata-kata pas yang dipercayai merujuk kepada ucapan Zahid Hamidi. Saudara-saudara, PAS tidak tersinggung digelar Parti Pak Lebay karena merasakan ia bukan gelaran yang hina. Naib Presiden Muhammad Amar Abdullah berkata, PAS dianggap parti Pak Lebay dan parti kampung sejak dahulu lagi. Bagi kita, gelaran parti Pak Lebay bukan satu gelaran yang hina. Gelaran sebagai penyamun politik itu lebih hina. Ketika berucap dalam perhimpunan di Stadium Sultan Muhammad Kota Baru semalam, itu yang dikatakannya. Sebelum ini, pengerusi Barisan Nasional BN Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, gabungan itu menolak sebarang bentuk rundingan bersama PAS selepas PRU 15 kerana menganggap parti itu parti tidak setia. Saudara-saudara, apa yang lebih menarik ialah beliau mengingatkan, yaitu timbalan Presiden Naib Presiden PAS ini, yaitu Muhammad Amar Abdullah berkata, beliau mengingatkan pengkritik bahawa PAS yang digelar Pak Lebay itu, parti Pak Lebay itu yang akan mengubah politik negara pada PRU 15. Sebelum ini, pengerusi Barisan Nasional BN Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, gabungan itu menolak sebarang bentuk rundingan bersama PAS selepas PRU 15 kerana menganggap parti itu tidak setia. Malah, katanya, pemimpin PAS dilihat sering berubah-ubah pendiriannya. Kita jangan pedulikan Pak Lebay bersama BN atau tidak. Pak Lebay petang cakap lain, malam cakap lain, kata Zahid pada satu acara di Bandar Baharu Kedah baru-baru ini. Apabila ada situasi politik, barulah mereka keluar fatwa baharu. Bila untuk dirinya keluar fakta baru, bila nak salahkan orang keluar. Guna ayat Al-Quran dan hadis yang maknanya tetap sama, tetapi ditafsir berlainan. Cukuplah Pak Lebay, bertobatlah cepat, kata Zahid lagi. Walau bagaimanapun, ini yang lebih menarik apabila Pak Lebay ini kata, gelaran parti Pak Lebay tak hina, gelaran penyamun lebih hina, kata PAS, yang dipercaya merujuk kepada ucapan Zahid Hamidi. PAS tidak tersinggung digelar parti Lebay kerana merasakan ia bukan gelaran yang hina. Naib Presiden Muhammad Amar berkata, PAS dianggap parti Pak Lebay dan parti kampung sejak dahulu lagi. Bagi kita, gelaran parti Pak Lebay bukan satu gelaran yang hina. Gelaran sebagai penyamun politik itu lebih hina. Nah, itu lebih hina. Sebelum ini, pengerusi Barisan Nasional yaitu Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, gabungan itu menolak sebarang bentuk kerjasama rundingan bersama PAS lepas PRU 15 kerana menganggap parti itu tidak setia. Ingat, ini belum keputusan diumum. Selepas keputusan diumum, barulah kita tahu siapa sebenarnya yang sanggup menelan balik air liur meludah ke langit kena muka sendiri, yang sanggup menjilat ludah sendiri semata-mata untuk mendapatkan kuasa. Hari ini tak nak bekerja sama. Esok lusa, lepas PRU 15 diumumkan, nak kuasa, sanggup buat apa saja. Percayalah pada saya. Kita jumpa lagi, tekan butang subscribe, dan berikan komen Anda. Kita jumpa lagi. Wow, ini keputusan yang pasti akan membuatkan Anda tak tahulah boleh percaya ataupun Anda turut percaya. Gandingan GTA, Perikatan Nasional, Warisan, dominasi undi online sebanyak 72% selepas 5 jam. BN baru 5%, PH 21%. Dari mana keputusan ini? Jom kita tengok. Gerakan atau gandingan gerakan tanah air GTA, Perikatan Nasional dan Warisan mendominasi undian secara online menerusi Facebook dengan jumlah undian sebanyak 72% 5 jam selepas dilancarkan.
Ini diikuti dengan Pakatan Harapan 21%, Barisan Nasional 5%, Calon Bebas 1%, dan lain-lain 1%. Gandingan GTA, PN, dan warisan merupakan satu bentuk kerjasama yang diramalkan untuk tujuan analisis di mana TTF turut meramalkan keputusan pilihan raya umum ke-15 dengan agak terperinci bagi setiap gabungan politik berdasarkan parameter-parameter yang ditetapkan. Ramalan ketiga akan dibuat seminggu selepas penamaan calon, di mana agihan kerusi antara GTA dan PN, kualiti calon, dan faktor-faktor lain dijangka mempengaruhi ramalan tersebut. Anda boleh mendapatkan link kepada undian ini melalui laman web The Third Force No Nonsense Just Politik yang ditulis oleh Regi Jesse Retaudin. Kalau ini benar, maka ini satu kejutan yang besar apabila GTA, gandingan GTA, Perikatan Nasional, warisan, dikatakan mendominasi undi online sebanyak 72% selepas 5 jam, manakala BN baru dapat 5% dan PH 21%. Undian ini dibuat menerusi Facebook. Saudara-saudara boleh melihatnya dengan melihat sekali lagi di laman web thethirdforce.net yang ditulis oleh Regi Jesse Retaudin. Dan menurut beliau, gandingan GTA, PN, dan warisan merupakan satu bentuk kerjasama yang diramalkan untuk tujuan analisis, di mana TTF turut meramalkan keputusan pilihan raya umum ke-15 dengan agak terperinci bagi setiap gabungan politik berdasarkan parameter-parameter yang ditetapkan. Ramalan ketiga akan dibuat seminggu selepas penamaan calon, di mana agihan kerusi antara GTA dan PN, kualiti calon, dan faktor-faktor lain dijangka mempengaruhi ramalan. Di akhir daripada ulasan ini, kalau Anda nak tahu apa pendapat aku pendapatnya mudah. Aku tak boleh terima keputusan ini. Aku pikir undi di Facebook ini memang sukar dipercayai karena orang boleh tipu, orang boleh memberikan data yang mengelirukan. Ada juga yang sengaja undi begitu supaya membuatkan musuh terlalu yakin sehingga tidak bekerja dengan lebih keras lagi dan menyebabkan menjadi punca kekalahan pula pada mereka. Aku nak katakan sekali lagi, aku tak setuju dengan peratus keputusan ini. Karena pada pendapat aku, yang akan tepat nanti ialah apabila pilihan raya telah berlaku. Apa-apa undian melalui online sebenarnya sukar boleh diterima. Sukar diterima karena pertama, tidak melibatkan keseluruhan. Yang kedua, ianya boleh ditipu-tipu. Nah, kita tidak tahu pun siapa orang itu. Oke? Jadi sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa kamu layani thethirdforce.net yang ditulis oleh Regi Jesse Retaudin. Sejauh mana gandingan GTA, PN, warisan boleh menang, kita tentukan nanti selepas PRU 15 nanti.